Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video TikTok di mana TikToker tersebut menerangkan bahawa pada malam pertama bulan Ramadan, Allah memandang kepada para hamba-Nya dengan penuh cinta. Video tersebut ketika saya membuat video ini telah pun mencapai 26,000 view. Dan pada time saya upload video ini, mungkin sudah lebih ya. Sekarang ni dengan video yang tersebar begitu luas, apakah di dalamnya mengandungi kesohihan ataupun selainnya? Ayo sama-sama kita semak. Sementara itu jemput nikmati pemandangan berlepas dari landasan 32 kanan KLIA dalam penerbangan saya ke Narita baru-baru ini pada 25 Februari. Selepas berlepas, saya akan mainkan video TikTok yang saya maksudkan itu. Kemudian, saya akan berikan ulasan dan react. Malaysia 70 departure frequency 13525 runway 6 right report takeoff. 13525, runway to right, left for takeoff. Before take off, Malaysia Bomb, Jafari. left or center line to avoid the To lights. right via Alpha 10. Take off. And flight 663, SRS 13, Euro Brazil. Check. Thrust set. Back. Yes, sir. Next. Korang, besok pada malam pertama Ramadan, jangan lupa baca surah Al-Fat. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memandang seluruh hamba-hambanya dengan pandangan penuh cinta. Tapi ada kelebihan ke? Mestilah ada. Apa kelebihannya? Jadi jangan lupa baca surah Al-Fat besok pada malam pertama Ramadan. Okey? Baiklah, kita telah pun menonton video tersebut. Jadi, pertama sekali, manakah datangnya riwayat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada para hamba-Nya pada malam pertama bulan Ramadan dengan penuh kecintaan ataupun dengan pandangan yang penuh cinta ya. Baik, saya cuba membuat pencarian. Setakat yang saya jumpa, ia merupakan kata-kata Habib Umar. Okey, sebagaimana tangkap layar ini dari laman web, boleh tengok alamat URL di atas tu, kalamsindonews.com ya. Pesanan Habib Umar bin Hafiz di malam pertama Ramadan, bertarikh 23 April 2020. Jadi Ramadan 4 tahun yang lepas lah. Jadi antara yang ditulis di situ, tangkap layar kedua, sama-sama kita baca. Habib Umar mengatakan pada malam pertama bulan suci Ramadan ini, Allah Ta'ala akan memberikan pandangan rahmatnya. Dalam riwayat dikatakan, Allah akan memandang semua penduduk bumi di malam pertama bulan suci Ramadan. Allah akan memperhatikan semua makhluk-makhluknya. Allah akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Nampaknya TikToker tu dia mengambil dari sini. Okey, daripada kata-kata Habib Umar. Cuma beza sikit lah, Habib Umar kata dengan pandangan kasih sayang, tetapi TikToker itu berkata dengan pandangan penuh cinta ya.
Kita sambung perangan kedua, Allah akan melihat dengan pandangan ampunannya siapa di antara manusia yang pada malam pertama Ramadan mendapat pandangan Allah, mendapat perhatian Allah, maka Allah berjanji tidak akan menyeksa orang itu sampai selama-lamanya. Jadi Habib Umar pun dalam laporan portal berita ni pun tidak mengemukakan hadis sebagai rujukan. Para penonton yang dirahmati Allah, semata-mata berita dalam laman web ataupun web portal seperti ini, kita tidak boleh jadikan ia dalil atau hujah, apatah lagi untuk menyampaikannya kepada orang ramai. Hendaklah kita ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam rangka kita membuat video, kita bukan sekadar nak view yang banyak, tetapi kita nak menyampaikan maklumat yang sahih lagi benar. Kalau seperti ini, ia bukanlah sesuatu yang boleh dijadikan satu rujukan, ya. Tapi tak mengapa, dalam bab ini ada satu hadis, ataupun lebih tepat, dalam bab ini ada dua hadis yang mendekatinya. Ada dua hadis yang mendekatinya, ya. Baik, ayo sama-sama kita rujuk. Hadis pertama dikeluarkan sebagaimana tangkap layar ini, dikeluarkan oleh Imam Ismail Al-Asbahani yang wafat tahun 535 Hijrah dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, hadis nombor 1766. At-Targhib wa Tarhib ni bererti anjuran untuk melakukan sesuatu amalan dan peringatan untuk meninggalkan sesuatu amalan yang mungkar. Anjuran untuk melakukan sesuatu amal soleh dan juga peringatan untuk meninggalkan amalan yang mungkar, ya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ismail Al-Asbahani yang wafat tahun 535 Hijrah. Okey, hadis nombor 1766. Nampak tak di bawah tu yang saya merahkan? Itulah lafaz hadisnya. Ayo sama-sama kita baca. Diriwayatkan, okey, iza kana awwalu lailatin min syahri ramadana nazarallahu ila khalqihi wa iza nazarallahu ilaihi abdin lam yu'azibuhu abada. Apabila datangnya malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah melihat kepada para makhluknya. Dan apabila Allah melihat kepada para hamba-Nya, tidaklah Allah akan mengazab mereka selama-lamanya. Lam yu'azibuhu abada. Tidak akan mengazab selama-lamanya. Jadi ini hadis pertama yang paling dekat yang disampaikan oleh TikToker itu, yang paling dekat juga yang disampaikan oleh Habib Umar, sebab Habib Umar tu dalam perenggan kedua ada disebutkan tidak akan diazab selama-lamanya. Jadi memang ada riwayatnya, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu riwayat ini darjatnya palsu ataupun maudhu. Ini adalah hadis maudhu, dinilai maudhu oleh para ahli hadis seperti Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Adi, Ibnu Hibban, ya, kerana adanya perawi di dalamnya yang diketahui mencipta hadis. Dan ia juga sebagaimana tangkap layar seterusnya dinilai maudhu oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilatul Ahadis Ad-Dha'ifah wal Maudhu'ah, sebagaimana tangkap layar riwayat nombor 299, ya. Nampak yang warna merah itu, dan bawah itu maudhu. Okey, bawah itu maudhu. Antara sebab ataupun antara ciri hadis ini maudhu, kalau kita rujuk kepada matan penuh. Okey, matan penuh saya baca terjemahan sajalah. Matan penuhnya saya baca terjemahan sahaja. Pada malam pertama di bulan Ramadan, Allah melihat kepada hamba-Nya, dan apabila Allah melihat kepada hamba-Nya, maka dia tidak akan mengazabnya selama-lamanya. Itulah lafaz kita bacakan. Sambungan, pada setiap hari dalam Ramadan, Allah membebaskan 1,000,000 hamba-Nya daripada neraka. Apabila menjelang malam ke-29 Ramadan, Allah membebaskan penghuni neraka yang mana jumlahnya sebanyak bilangan hamba yang Allah bebaskan sepanjang satu bulan itu. Jadi kalau satu bulan dah 29 Ramadan, 29 juta, maka pada malam tu, malam terakhir tu additional, tambahan 29 juta lagi, ya. Pada malam hari raya menggigillah para malaikat dan muncullah Allah Al-Jabbar dengan cahayanya yang tidak dapat nak digambarkan. Allah Subhanahu Taala berfirman kepada para malaikat yang mana para malaikat itu sedang bergembira dengan kedatangan hari raya esok hari. Malaikat pun gembira hari raya tau. Okey. Wahai para malaikat, apakah ganjaran untuk orang yang beramal setelah dia menyempurnakan amalannya itu? Maka para malaikat menjawab,
maka diberikan ganjaran pahala. Lalu Allah berfirman, aku menjadikan kamu saksi bahawa sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini lafaz hadis yang penuh. Tadi yang saya baca teks Araf tu lafaz pertamanya sahaja. Tapi kita bila baca yang penuh, nampak ada ciri-ciri hadis palsu di dalamnya, ya. Baik, ini riwayat pertama. Okey, nanti dulu riwayat pertama maudhu. Riwayat pertama daripada Abu Hurairah, darjatnya maudhu atau palsu. Namun di sana ada ada hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi rujukan seterusnya dalam tangkap layar seterusnya, kitab Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, wafat tahun 458 Hijrah. Kitab ini menghimpunkan hadis-hadis, tajuk kitab pun bermaksud cabang-cabang iman, ya. Dan ini edisi yang disemak hadis-hadisnya oleh seorang tokoh hadis daripada Bombay, India. Sekarang disebut sebagai Mumbai, India, telah pun meninggal dunia pada tahun 1428 Hijrah. Namanya Mukhtar Ahmad An-Nadwi. Okey, boleh rujuk di situ, di tangkap layar. Ada pentahqiqnya dan ada penyemak hadisnya, yang ini Mukhtar Ahmad An-Nadwi. Baik, kalau kita rujuk riwayat nombor 331 dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, riwayat nombor 331. Yang ini beza, ya, ia daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang tadi tu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ayo sama-sama kita baca yang warna merah tu, ya. Okey, fa'innahu tu saya tak merahkan pula, terlepas. Okey, fa'innahu iza kana awwalu lailatin min syahri ramadana nazarallahu ilaihim wa man nazara ilaihi Allah lam yu'azzibahu abada. Okey, kerana sesungguhnya apabila datangnya malam pertama bulan Ramadan, malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah melihat kepada mereka, dan sesiapa yang dilihat dilihat kepadanya oleh Allah tidak akan diazab selama-lamanya. Okey, jadi ini riwayat yang kedua, dan riwayat kedua ini di bahagian nota kaki darjatnya adalah dhaif. Siapa yang menilainya dhaif? Tadi saya sebut, ya, Mukhtar Ahmad Nadwi. Alright. Jadi nota kaki hadis nombor 331, isnadnya dhaif. Lalu diterangkan kenapakah isnadnya dhaif. Jadi yang ini riwayat kedua dhaif. Yang pertama tadi maudhu, yang kedua ini dhaif. Dan riwayat ini juga dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tangkap layar seterusnya kitab Dhaif At-Targhib wa Tarhib oleh Syekh Al-Albani, hadis nombor 587. Nampak dalam kurungan tu dhaif, ya, daripada Jabir bin Abdullah. Okey, boleh nampak. Jadi riwayat kedua ini adalah dhaif. Baik, riwayat kedua ni dhaif, okeylah, bukannya maudhu, bukannya dhaif jiddan. Jadi bolehkah disampaikan atas tujuan anjuran beramal, atas tujuan keutamaan beramal, kan? Nanti dulu tengok matan tu, ya, ia melibatkan perkara akidah. Yang ini apabila kita hendak mendakwa bahawa pada malam pertama bulan Ramadan Allah memandang kepada para hamba-Nya, ini perkara akidah. Dan bila perkara akidah hendaklah berdasarkan hadis yang sahih atau hasan, tidak boleh hadis dhaif. Saya ulangi, ya, para ulama apabila membolehkan penggunaan penyampaian hadis-hadis dhaif, mereka meletakkan beberapa syarat. Sebenarnya banyak syarat, ya. Kalau kita tahu semua syarat-syarat tu, memang payah nak amalkan hadis dhaif. Namun antara syarat tersebut ialah hadis itu tidak melibatkan perkara akidah. Di sini ada perkara akidah. Yang ini apabila kita hendak berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada para hamba-Nya pada malam pertama bulan Ramadan, ia mestilah berdasarkan daripada hadis yang sahih atau hasan dan bukannya hadis yang dhaif. Okey, baik. Kemudian dalam video TikTok tu, TikToker tersebut menerangkan tentang amalan membaca surah Al-Fas dan juga fadilat-fadilat daripada membaca surah Al-Fas. Itu telah pun saya jelaskan dalam video sebelum ini. Tak perlu saya jelaskan di sini, ya. Ringkasnya, itu bukanlah hadis Nabi SAW, tetapi semata-mata sebuah riwayat sahaja. Baik, demikianlah ulasan saya. Kesimpulannya, ya. Kesimpulannya, ayuh kita sambut bulan Ramadan. Ayuh kita sambut malam pertama bulan Ramadan dengan tidak membuat dosa. Dosa apa pula tu? Dosa dengan menyampaikan
riwayat-riwayat dengan cara penyampaian yang menyebabkan orang awam menganggap ia adalah hadis sahih. Saya ulangi, janganlah kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan dosa. Apakah dosa itu? Dosa itu ialah menyampaikan riwayat-riwayat dengan kaedah penyampaian, cara penyampaian yang menyebabkan orang-orang awam menganggap ia adalah hadis Nabi SAW. Sebelum ini sebelum ini video daripada dua orang ustaz tu, cara mereka menyampaikannya seolah-olah itu adalah hadis Nabi. Meskipun mereka tak kata itu hadis Nabi, tapi cara penyampaian menyebabkan orang awam yang tidak tajam ke tidak tahu akan menganggap atau menyangka ia adalah hadis Nabi SAW. Sama juga dalam video yang sedang saya react sekarang ni, cara TikToker itu menyampaikan, orang awam akan menyangka itu adalah hadis Nabi SAW. Padahal ia adalah hadis yang dhaif, dan hadis dhaif tidak boleh digunakan dalam perkara yang ada kaitan dengan akidah. Oleh itu, kepada para TikTokers, kepada mereka yang membuat konten, termasuk diri saya sendiri, ayuh kita sampaikan maklumat yang benar. Ayuh kita sampaikan fakta yang benar. Okey, jadi moga-moga dengan itu apabila video kita tersebar, kita sebenarnya menyebarkan kebenaran dan bukannya menyebarkan kebatilan, kesalahan ataupun kepalsuan, ya. Baik, demikian ulasan saya terhadap riwayat yang dibacakan oleh TikToker itu. Link kepada apa yang di link kepada video TikTok itu dalam kotak description, dan juga dalam kotak description ada satu lagi link daripada sahabat saya Ustaz Muhammad Masri yang juga telah membicarakan secara panjang lebar darjat hadis-hadis tentang Allah memandang kepada para hamba-Nya pada malam pertama bulan Ramadan. Beliau juga ada menjelaskan hadis-hadis tersebut secara panjang lebar. Jemput mengkaji untuk pengetahuan lanjut. Baiklah, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.